Okey. Okey, tak mengapa. Okey, so untuk hari ni saya akan proceed. Okey, so nanti saya akan check kemudian untuk you punya jawapan, which is you punya apa, jawapan self assessment tersebut. Okey, so hari ni saya akan proceed dengan what means ya? Proceed dengan share. Yes, saya akan proceed dengan share. Okey. Okay. So nanti bila dah lepas which is dah habis share, you akan proceed dengan you punya apa ni, self assessment untuk share pula lah. Okay. So hari ni saya akan masuk pada share. Mana share? Okay, semua jelas? Semua nampak Nampak Puan. Okay. So kita akan proceed dengan share, which is still di bawah chapter 4, Design to Code of Practice. Which is hari ni kita akan still di bawah subtopic 4.1, Simple Beam and Interaction to Continuous Beam. Which is kita akan pergi pada subtopic, second subtopic, which is shear. Okay. So shear seperti yang ditunjukkan lah sebelum ni, shear adalah second design, okay, di bawah beam. Okay, sebelum ni kita dah design for bending reinforcement, and hari ni kita nak design for shear reinforcement ataupun dikenali sebagai shear checking lah. Okay, so this is a learning outcome for this subtopic for today. Okay, so the first one is a name various type of shear failure. Okay, so shear failure ni ada beberapa types, okay, beberapa mechanism. Okay, so kita akan lihat berapakah type of shear failure tersebut. And second is a design the shear reinforcement for simple beam. Okay, so hari kita nak design shear reinforcement for simple beam. Untuk simply supported beam lah. Okay, simple beam means simply supported beam. So apa yang dimaksudkan dengan shear? Sebenarnya shear ni kita dah lihat dalam second topic, which is design load. Okay, so dalam design load kita ada lihat di the last subtopic di bawah design load, iaitu structural behavior. Okay, so structure behavior yang kita lihat dalam topik yang kedua iaitu design load ada 5. Okay, the first one is a bending and second is a shearing. Okay, so kita nak lihat hari ni apa dimasukkan dengan shear tersebut lah. Okay, shear ini boleh berlaku, okay, kepada beam dan juga slab. Okay, shear ni boleh berlaku kepada beam dan juga slab. So shear checking is needed during the designing beam process lah. Okay, so kita perlu buat checking shear semasa proses calculation, semasa design for beam. Okay, so kat sini concrete beam dia akan fail due to the excessive shear. Okay, so you boleh lihat kepada this picture. Okay, so macam mana boleh menyebabkan berlakunya shear? Okay, apakah yang menyebabkan berlakunya shear failure? So shear failure ni boleh disebabkan oleh excessive shear lah. Okay, berlebihan load yang berlebihan. Load apa yang berlebihan? So di sini dia ada menunjukkan shear flexure crack. Okay, so crack ini berlaku di bahagian mana? So mostly kita nampak crack ini berlaku di bahagian tension zone lah. Okay, so this is for simply supported. Okay, so you nampak tension ni banyak berlaku di kawasan tension zone. Okay, so kita akan lihat. Okay, so selain daripada itu, apakah yang boleh menyebabkan shear ini berlaku ataupun shear failure ini berlaku? Disebabkan oleh shear capacity of concrete yang berlebihan. Okay, so apabila shear capacity of concrete is exceeded, so dia boleh menyebabkan berlakunya shear failure. Okay, so this is a two principal failure mechanism, okay, yang you boleh lihat yang akan berlaku kepada beam. So the first one is diagonal tension. Okay, so macam mana diagonal tension itu berlaku?
And the second one is a diagonal compression. So bagaimana diagonal compression pula berlaku? So macam mana you nak detect dia punya crack of diagonal tension dan juga diagonal compression. So ada different lah. Okay, so you boleh compare ataupun differentiate between these two failure mechanism between dia punya crack. Okay, so kat mana you punya point load tersebut dan you punya support. Okay, so for diagonal tension, okay, so for diagonal tension failure, so as the loading increases, an inclined crack rapidly develop between the edge of the support and the load point, resulting in splitting failure into two pieces. So ini disebabkan oleh ada point load. Okay, so jika kita lihat di picture di sini, okay, picture di sini, so di sini adalah point load. So point load, crack ini berlaku starting daripada point load tersebut sehingga support. Okay, sehingga support. So crack ini dia boleh menyebabkan berlakunya split. Okay, splitting of you punya beam tersebut lah, resulting in splitting failure into two pieces. Okay, so macam mana diagonal tension ini berlaku disebabkan oleh point load yang berada di beam tersebut. Sehingga dia akan crack itu akan berlaku sehingga support. Okay, boleh jelas? Boleh jelas? Boleh. Okay. So macam mana kita nak prevent daripada berlakunya diagonal tension failure ni? Okay, so it can be prevented by providing shear reinforcement. So apakah itu shear reinforcement? So shear reinforcement is a link ataupun stirrup. Okay, link ataupun stirrup. So contoh kat sini, dekat picture dekat sini. Okay, so jika you lihat, so you ada main bar, main reinforcement. Okay, ni this a main bar, main reinforcement di bahagian tension zone, tapi tak ada link kan. So kita nak prevent daripada berlakunya shear ini, so kita perlu provide link ataupun stirrup. Okay, boleh jelas? Okay, ada soalan? Yes, thank you. Hello. Ya, saya dengar. Ya, Aidin? Tak boleh plaster ke? Plaster? Maksudnya you punya crack tersebut? Ya. Okay, tak. Maksudnya di sini kosmetik je. Okay, so maksudnya di boleh sini dielak-elakkan. kita memang nak elak daripada kalau you tak provide link, memang crack ini akan berlaku. Okay, okay. Jika tak ada link, jika you tak provide link, you tak provide stirrup ni, crack ini tetap akan berlaku. So mesti kita tak nak crack itu berlaku. So sebab tu kita kena provide link. Okay, link tu yang mengikat you punya main bar. Okay, boleh jelas? Okay, so kita pergi kepada second failure mechanism, iaitu diagonal compression. Okay, so diagonal compression occurs under action of large shear forces acting near the support. Okay, so resulting in crushing of concrete. This can be avoided by limiting the maximum shear stress. Okay, so bagaimana diagonal compression failure ini berlaku? Dia disebabkan oleh shear force yang acting berhampiran dengan support tersebut. So dia punya result punya menyebabkan dia macam mana you nak tahu dia punya jenis is a diagonal compression? Dekat sini akan berlaku crushing of concrete lah. Okay, crushing of concrete material tersebut. So ni berhampiran you punya apabila ada point load yang berhampiran dengan you punya support. Okay. So jika kita nak prevent daripada berlakunya diagonal compression ini, so kita akan buat limiting. Means kita make sure you punya shear tersebut mesti kurang daripada maximum shear stress yang dibenarkan dalam Eurocode. Okay, dalam Eurocode dia ada tetapkan berapakah maximum shear stress. So semasa designing, semasa you buat calculation, so kita akan buat checking. So make sure kita punya shear stress tidak melebihi maximum shear stress yang dibenarkan oleh Eurocode. Okay, boleh jelas?
Boleh. Okay. So, you dah tahu ada two type of failure mechanism. Okay. So, what type of the failure mechanism? What type of failure mechanism? Shear failure mechanism. This first one is Straight incline method. no. The first one, apakah type two type of failure mechanism? Shear failure mechanism. Diagonal tension. Diagonal tension dan juga diagonal compression. So you ingat tension dengan compression lah. Diagonal. 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 Nak buat apa dalgonal nak buat. Okay. Okay, diagonal tension dan juga diagonal compression. Okay, so make sure you boleh ingatlah. Okay, sebab dalam slab pun sama juga, failure untuk shear sama. Okay, tetapi dalam slab tak adalah string pula link ataupun stirrup ni. Normally lah. Okay, nanti kita akan lihat kenapa. Okay, tetapi untuk beam memang normally kita akan provide for link ataupun stirrup lah. Okay, so dalam Eurocode, dalam Eurocode tu, okay, so di sini dia means dia dah provide ataupun dia suggest this method lah. Okay, apakah method dia? This method. Methodnya apa? Variable strut inclination method. Okay, so this method untuk shear design. Okay, so this method adalah untuk shear design. Shear design means untuk design for shear reinforcement. Okay, untuk design shear reinforcement dia akan menggunakan kaedah variable strut inclination. Okay, so ini adalah picture dia. Okay, gambaran dia kenapa dia menggunakan variable strut inclination. So apa yang dimaksudkan dengan variable strut inclination? Okay, so dalam method ini, shear adalah dia akan resisted by concrete strut, by concrete strut, acting in compression. Okay, so di mana dia ada guna ni concrete strut in compression. Concrete strut ni for you punya ni lah longitudinal ataupun main bar. Okay, and shear reinforcement, shear reinforcement ni dia akan acting untuk tension. Okay, shear reinforcement ni you punya link. Okay, shear reinforcement, vertical shear reinforcement, dia adalah untuk tension sebab dia fokuskan untuk tension. Tetapi untuk kita punya main bar ini dia fokuskan untuk compression. Okay, so di mana di sini digunakan kaedah inclination, variable strut inclination. So dia ada menggunakan theta. Okay, menggunakan sudut. So berapakah sudut tersebut? Okay, so dalam Eurocode dia dah tentukanlah nilai tersebut, nilai sudut tersebut. Okay, so nanti kita akan cari kenapa dia menggunakan inclination method ni dalam shear design. Okay, boleh jelas? Boleh. Jelaskan. Ya. So yang kita tahu dalam Eurocode ini kaedah yang digunakan iaitu variable strut inclination method untuk shear design. Untuk design for shear reinforcement. So kita akan lihat terus pergi kepada procedure ataupun step lah. Okay, so ni design shear procedure ataupun dia punya step dia. Apakah first step untuk design ataupun untuk calculate shear reinforcement? Okay, so the first step is determine design shear force. Okay, determine design shear force iaitu VED. Okay, so apa maksud VED? Design shear force. Apakah design shear force? Based on beam tersebut, berapakah dia punya loading? Berapakah dia punya design action? Okay, so kat sini sama juga VED ni dengan you punya V maximum, shear force maximum. So untuk simply supported beam, formula for V maximum adalah WL divided by 2. Betul? Betul, Puan. Betul. Okay, so itu the first step dia. Sama juga macam sebelum ni lah. Okay, macam bending. Untuk bending reinforcement kita guna moment maximum.
bending reinforcement kita guna moment maximum, bending moment maximum. Okey, iaitu M max. Okey, tetapi untuk shear reinforcement kita akan guna V max. Okey, untuk moment untuk shear reinforcement kita akan guna nilai V max. So sama ada you gunakan term VED ataupun V max sama sahaja. Okey, boleh jelas? Boleh. Okey. Okay, so next step. Okay, step yang kedua. Step yang kedua kita nak determine the concrete strut capacity. Okay, kita nak determine concrete strut capacity untuk cotangent theta 1.0 dan cotangent theta 2.5. So di mana? Okay, so apa itu cotangent? Apa itu cotangent? Cotangent. Satu per tan. Okey, satu per tan. Yes. Power lama. So kat sini cotangent 45 degree is 1. Okay, cotangent 22 degrees is 2.5. Okay, jika you tak percaya, cuba you tekan kalkulator kamu, masukkan nilai cotangent 45 degree. So macam mana dapatkan nilai cotangent? Min 1 bahagi tangent 45 degrees. Yang ini mesti letakkan 1 bahagi tangent 22 degrees. Okey, dapat tak nilai 1.0 dan juga 2.5? Macam mana? 2.47. Yes, 2.47 means 2.5 lah. Untuk cotangent 22, betul? Betul. Satu. Okay. So yang lain tekan tak? Okay. Make sure you dapat. Sama ada dalam calculation you nak gunakan nilai, you nak masukkan dalam you punya calculation 1 bahagi tangent 45 ataupun 1 bahagi tangent 22 ataupun you boleh terus gunakan nilai ini 1.0 dan juga 2.5. Bermaksud 1.0 cotangent 45. 2.5 untuk nilai cotangent 22. Boleh jelas? Boleh. Boleh. Okey, semua dah try, semua dah tekan kalkulator dapatkan nilai cotangent theta, cotangent 45 degree dan juga cotangent 22 degrees. Sudah boy. Sudah. Okey. Okey. Make sure you tekan lah. Okay. So lepas ni takut tak nak you tertinggal. Jika you tertinggal terus maklumkan. Okay. Ya. Saya tak baik. Macam mana check cotangent? Macam mana? Calculator? Tekan calculator 1 bahagi tangent. 1 bahagi tangent. Right. Chord kan? Chord. So kat belakang tu cotangent kan? Tangent kan? So means 1 bahagi tangent lah. Okay. Okay, semua dapat? Dapat. Okay, so kita saya proceed pada seterusnya. Ya Allah. Okay, sekejapnya. Saya ada masalah dengan keadaan saya sekarang ni. Okay. So, next kita dah tahu nilai cotangent theta, cotangent 45 degree dan juga cotangent 22 degrees. Okay. So, di sini kita akan gunakan formula VRD max. Okay. So, VRD max ini di mana formulanya adalah 0.36B. Okay, ni B. BW means width lah. Okay. So, you punya beam akan ada B dan juga H dan juga D lah. Okay, D tu nanti you punya reinforcement kat sini. So dia akan jadi, ini you punya D. Okay, so BW is B. Okay, D effective depth, FCK concrete strength. Okay,
1 minus FCK divided by 250 divided by cotangent theta plus tangent theta. So di sini you akan cari untuk theta, you akan cari dua nilai lah. Di mana apabila theta bersamaan dengan 45 degrees dan juga theta bersamaan dengan 22 degrees. Okay. So kita akan cari, dan kita akan dapat dua nilai VRD max. Satu kita akan dapat nilai yang besar, satu kita akan dapat nilai yang kecil. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh? Okay. Okay. So di sini kita akan dapatkan dua nilai VRD max. Satu nilai yang besar, satu nilai yang kecil. Jadi kita sebenarnya akan dapat macam minimum dan juga maksimum lah sebenarnya nilai dia. Tapi kat sini dia hanya tentukan VRD max sahaja. So VRD max ni kita akan dapat satu di mana theta 22 degrees dan juga theta 45 degrees. Means kita akan dapat dua nilai. So selepas you dah dapat dua nilai tersebut, nilai VRD max untuk 45 degree dan juga VRD max untuk 22 degrees. So kita akan buat comparison, kita akan checking. So di mana kita akan ada 3 case. Case 1, case 2 dan case 3. So you akan lihat di manakah you punya condition itu terletak lah. Okay, so di sini jika VED lebih besar daripada VRD max, di mana apabila theta-nya 45 degrees, okay. So di sini case yang pertama, you termasuk dalam case yang pertama, so you kena redesign section. Means redesign section means you kena ubah you punya B dan juga H lah. Normally kalau dekat case 1 ni kita kena ubah B. Okay, width of beam tersebut. Apabila you punya solution ataupun you punya condition terletak dalam case yang pertama, means you kena redesign section. Redesign section means you kena ubah you punya sizing, dimension beam tersebut. Normally di bahagian B lah. Okay, width of beam. Okay, itu case yang pertama. Untuk case yang kedua, apabila VED, okay, you punya design shear force lebih kecil daripada VRD max theta 2.5 ni means theta 22 degrees. Okay. So apabila you punya design shear force lebih kecil daripada VRD max theta 22 degrees, so you akan gunakan formula ini. So mean you boleh proceed lah. Okay. Boleh proceed calculation dan menggunakan formula ini untuk dapatkan berapakah diameter link dan juga berapakah spacing of link. Gunakan formula ini. Okey, boleh jelas? Boleh jelas? Masih memikirkan. Okey, masih memikirkan. Tak apa, next kita akan lihat sebab kita tengok pada contoh. Okey, boleh? Saya cuma nak explain sahaja. Okey, so case yang ketiga, apabila you punya VED, design shear force, okay, design shear force lebih besar daripada VRD max tangent theta degrees 22 degrees dan lebih kecil daripada cotangent 45 degrees. So means you punya design shear force berada di tengah-tengah. Okay, dia lebih besar daripada VRD max 22 degrees, lebih kecil daripada VRD max theta 45 degrees. So jika ini yang berlaku, so you terletak dalam case yang ketiga. Bila case yang ketiga, kita kena cari nilai theta yang baru. So kita kena cari nilai theta yang baru, means you akan dapat berapakah theta yang baru, berapa degree Celsius. Okay, so berapakah you punya theta yang baru, degree Celsius pula dah, berapa you punya theta yang baru, means you punya degrees lah. Okay, so dah dapat nilai, you punya nilai theta berapa, baru you boleh proceed untuk dapatkan you punya diameter of link dan juga spacing of link. Menggunakan formula ini. Dan di mana theta ini you akan masukkan nilai theta yang barulah, nilai theta yang you dapat di atas ni. Okey, boleh jelas sebab you akan ada 3 case. So means bila you dah dapat nilai VRD max tadi, ada 2 nilai VRD max, so you akan buat checking. Tengok you punya condition ni terletak dalam case yang mana. Okay, case 1, case 2 atau case 3.
So baru boleh proceed untuk cari diameter link ataupun spacing of link. Okey, boleh jelas? Boleh jelas? Boleh Puan. InsyaAllah boleh buat. InsyaAllah. Okey. So InsyaAllah boleh buat. ya, kita pergi kepada next step. Okay, sebab ini baru step yang kedua lah. Okay, tapi sebenarnya jika you nak ini baru memang step yang kedua. So di mana step ini memang kita nak cari diameter link. Okay, iaitu diameter link dan juga spacing of link. Itu sahaja sebenarnya kalau you punya level lah. Okay, you punya level itu sahaja kita nak cari sepatutnya. Okay, and ini, okay, step yang seterusnya di mana you nak calculate minimum link. Okay, minimum link ni sebenarnya dia bergantung kepada you punya keadaan beam tersebut lah sebenarnya. Okay, kenapa you perlu ada minimum link? Sebab kalau kita belajar sebelum ni dalam ketelman, okay, dalam ketelman kita ada untuk kaedah pemendekan kan. Okay, so di bahagian support kita tak perlukan banyak reinforcement contohnya lah. Okay, tetapi kat sini kenapa ada minimum link? Contohnya bila ada certain tempat yang tak perlukan, mungkin dia tak ada force, okay, tetapi kita akan provide minimum link untuk keadaan tersebut lah. Mungkin you tak nampak keadaan ni, tetapi bila you pergi the real bila you bekerja dan you nampak dekat situasi tersebut dekat site, so you akan nampak kenapa you ada perlu calculate untuk minimum link lah. Okay, cuma untuk you punya level ataupun bila you punya design, memang you hanya buat sehingga ni sahajalah. Iaitu you hanya kena provide link dan juga spacing of link sahaja. Okay, boleh jelas? Okay, cuma saya nak tunjuk sahaja kenapa you perlu ada calculate minimum links. And next is a calculate additional longitudinal tensile force. Okay, biasanya additional longitudinal tensile force ni dia akan letak di bahagian support lah. Okay, and then juga determine additional tension reinforcement. Ini mengikut keadaan. Okay, macam kita tak nampak, macam bila you gunakan memang you design untuk simply supported, so you tak nampak sangat keadaan itu, you punya crowded, you punya reinforcement, keperluan reinforcement. Tetapi bila untuk continuous, baru you akan nampak keperluan calculation inilah. Okay, boleh jelas? Okay, tapi untuk you punya design Boleh memang buat. sehingga sini je. Okay, sehingga diameter link dan juga spacing of link. Okay, jelas? Jelas. Yes, okay. Terima kasih. Okay, so kita pergi kepada example. Okay, so kita pergi pada example mana kita nak design for beam tetapi hanya untuk shear reinforcement sahaja. Okay, sebenarnya memang dia relate dengan bending. Okay, sebetulnya memang shear ni dia akan relate dengan bending lah. Okay, tetapi untuk this example kita hanya fokuskan kepada shear sahaja. Okay, so di mana contoh example ini yang diberikan adalah, okay, so diberikan W is 100 kN over meter. Okay, length ataupun span of beam is 8 meter. Dan di sini diberikan B of beam is 225 and D effective depth of beam is 500. Okay, so and FCK is 25 and FYK is 500 Newton over millimeter square. Okay, cuma di sini dia tak berikan. Okay, saya cuma masukkan. Terus di sini dia berikan tension steel is 3H25 and compression steel is 2H16. Okay, 2H16. So diameter bar adalah 16. So ini diameter bar adalah 25. Okay, so kat sini macam mana kita nak, apa yang kita akan gunakan data yang diberi. Okay, so the first step is Wait. ya, Dia ada beri ke which type of beam? diberi apa? Dia punya reinforcement apa? Dia ada cakap ke dia 2H16? Okay, so untuk soalan ini diberi. Soalan ini diberi Ada pun kat sini. kat mana? Kat soalan tak ada tunjuk pun. Dia ada beri.
Oh, saya dah tulis kan? Oh, tak ada. Ya. Ya. Saya tulis. Okay, sebab saya tertinggal. So, cumanya dalam untuk soalan ni sebab dia nak kita terus pergi kepada shear reinforcement. So sebab tu dia beri berapa dia punya size reinforcement untuk tension dan berapa size reinforcement untuk compression. Okay, sebab biasanya shear reinforcement ni memang sambungan daripada bending reinforcement. Means selepas you provide berapakah you punya numbers of bar, berapa size of bar, and then you akan proceed the next calculation is shear. Okay. Tapi soalan ni kita tak ada ambil daripada mana-mana soalan. So kita terus proceed dengan shear sahajalah. Okay. So the first step is kita akan calculate for VED ataupun V maximum. Okay, shear force maximum. So di sini kita lihat hanyalah dia ada UDL sahaja. So di sini dia ada UDL sahaja, uniformly distributed load. So apabila uniformly distributed load, so formulanya adalah WL divided by 2. So W is 100 kilonewton over meter. Span beam is 8. Okay, so divide by 2 and you dapat 400 kilonewton. So ini adalah kilonewton per meter. So darabkan dengan meter, so dia akan terhapus, dia akan jadi 400 kilonewton. Jelas? Jelas. Okay. So kita pergi step yang seterusnya di mana kita nak calculate for VRD max. Okay. So di sini sebenarnya you boleh gunakan koma ataupun titik lah di sini sebab UK dia akan gunakan koma instead of titik. Betul tak? Contohnya kalau kita nak gunakan duit, nilai duit kan. Biasanya UK dia akan gunakan 1000. So you ada gunakan titik ni. Even dalam perpuluhan pun sekalipun, perpuluhan, entah 4.5 kan, 4.6, so dia akan gunakan 4.6. So dia gunakan koma instead of titik. So kat sini you boleh je nak gunakan VRD titik max lah. Okay, so depends. Okay, boleh jelas? Boleh. Okay. Okay, so kat sini next kita akan cari nilai VRD max. So di sini formula VRD max is 0.36 B D FCK 1 minus FCK divided by 250 divided by cotangent theta plus tangent theta. So di mana you masukkan dahulu nilai untuk B D FCK. Okay, masukkan dulu dan biarkan nilai theta. Sebab kita akan cari di mana theta, apabila nilai theta bersamaan dengan 22 degrees, so berapakah nilai VRD max tersebut? So, masukkan nilai theta 22 degrees. So, berapakah VRD max yang kamu perolehi? Boleh calculate? So, untuk theta 22 degrees, you boleh masukkan cotangent theta bersamaan dengan 2.5 lah. Okay, masukkan sini. Contoh ini untuk theta 22 degrees. So, sini you masukkan 2.5 tambah tangent 22 degrees. Boleh jelas? Wait, kenapa 2.5? Sebab cotangent 22 degrees bersamaan dengan 1 bahagi tangent 22 degrees bersamaan 2.47. So bersamaan dengan 2.5. Betul? Cotangent kan 1 per tan. Cotangent kan 1 per tangent. 2.47. Yes, 2.47 samalah 2.5. Puan. Ya. FCK kita 30 tadi? FCK. Okey, dia guna 25. So, you guna je 30. Okay, sekejap. Sekejap. Saya nak berubah. Itulah saya pun tak tahu kenapa dia guna 30. Sekejapnya. Kita try. Okay, so 30 divided by 250. 1 minus answer. Time 30, 500. 225. 0.36. Divide by 2.5 plus tangent 22. 368. Saya rasa you boleh guna nilai FCK 30. Okay. So nilai FCK 30, so you akan dapat di sini berapa? Saya dah dapat lah. So you dapat dalam dalam puluh ribu. So you kena convertkan dia kepada kilonewton lah sebab you dapat dalam newton
Sebab kenapa dalam Newton? Sebab ini semuanya Newton. Okay. Ini milimeter. Ini Newton per millimeter square. And ini Newton per millimeter square. Okay, so semua you akan dapat nanti, dia akan terhapus, dia akan jadi dalam Newton. So baru you akan convertkan dia kepada kilonewton. So berapa jawapan dia? Gunakan theta 30. Theta 30. FCK 30. FCK 30. Okay. Yes, FCK 30. Saya dapat 346.217. 346. Point tu betul ke ataupun dia 10,000 dah tukarkan kepada kilonewton? Tak nampak. Saya bercalculator ni. Oh tak, sorry. 346.217.1429. Okay, so okay. Eden, you hold you punya answer sebab you dapat 346. Okay. 346 ni 346 kilonewton lah. Okay, yang lain? Dapat berapa? 368. 368. Siapa yang dapat 368? 368. 1.38. Okay, siapa lagi dapat 368? Faiz dapat 368. Eden je dapat 346. Faiz betul ke dapat 368? Saya rasa suara Faiz. Ke bukan? Siapa yang dapat? Faiz. Okay. Okay, Faiz. Faiz. Okay, so siapa lagi dapat 368? Ada lagi dapat jawapan lain? Selain daripada 3. Siapa lagi dapat selain daripada 346 dan juga 348? 427. Berapa? 427. 427 ke 37? 227. 427. 368. 368, okey. Okey, ada beberapa orang dapat 368 lagi. Ada lagi jawapan selain daripada 346, 368? Oh, saya 358. Ihsan, kenapa kamu dapat 358? Kamu seorang dapat ni 358. Aduh. Okey, siapa lagi yang perempuan berapa answer? 368. Okey, ada lagi selain dapat 346, 368, 427, 358? Ya, berapa? Salah kira patutlah. Saya ada kalkulator. Sebenarnya nak tunjuk juga mana pula saya punya kalkulator yang dekat ni. Nak tunjukkan macam mana cara dia tekan. Tapi saya tak buka mana kalkulatornya. Yang lain. Ya. Okey, so jawapan yang saya dapat adalah 368. Puan, Ya. untuk yang ni kita ambil dia punya theta tu 45 kan? Theta 42. Theta 42. Theta 22. Maksudnya kita ambil nilai, kita ambil 22 bukan? Belum lagi. Selepas ni baru theta 45. Okey. Okey. Satu-satu lah. Satu-satu. Okey. Sekarang theta 22. So berapa Ihsan kamu dapat? 368. Okey. Yes, 368. 6868 saya dapat 368 178. Hai. Siapa sama dengan saya? 368 178. Saya tak dapat. Cikgu macam mana cikgu? Bahagi dengan 1000 Puan? Ya? Apa yang bahagi dengan 1000? Nak cari kilonewton kan? Yes, kena bagi 1000. Sebab jawapan ni dalam Newton. 368 Puan. 368 berapa kamu dapat?
4932. Cikgu, yang Ya, Tan, ya. Okay. Tan tu berapa degree? Macam mana? Tan tu berapa degree? Berapa degree? Tan. Tan tu berapa degree? Sama lah. Sebab bila kita gunakan satu theta, means cotangent 22 tambah tangent 22 guna theta yang sama. Okay. Yes. Okey. Okey, siapa boleh saya tahu berapa orang yang tak dapat 368? Saya dapat 371. Ya, saya buat tangent salah. Saya buat tangent sebagai 1, bukan 0.5. Okey, saya nak tahu berapa orang yang tak dapat 368. Cuba raise up your hand. Asal saya berubah-ubah. Okey, Alif Hakimi, Cikgu, Batrisha, Power of the Ihsan, hand. Iden, Mirsha, Syazaliana, Aiman Hakim, ramai, Syarnizan, Nur Aina, lagi siapa yang tak dapat 368? Nasuha, Hanafi. Ya, Hanafi mana ni? Hanafi Zafri. Farah Atika Syazwani. Oh, ramai. Okey, siapa lagi yang tak dapat 368? Saya kena keluarkan kalkulator saya dekat sini. Sekejap ni. Nazri Fahmi. Di manakah saya punya kalkulator? Alamak. Siapa lagi yang belum dapat? Kenapa kalau kita buat by answer dia dapat lain-lain lah? Kenapa you buat macam masukkan semua sekali ke? Maksudnya atas kan dah total kan. Lepas tu terus bagi dengan 1 tan 22 dengan tan. Dia dapat beza, dia tak ambil 2.5. Patutnya cos 22 dengan tan 22, dia punya dapat ialah 2.9 kan? Okey. Sebenarnya kita nak tekan kalkulator ni sebab saya takkan cari nilai sikit-sikit. Saya akan okey. Sekejap ya. Cuma saya nak tunjuk kamu guna kalkulator ni. Sekejap ya. Okey. So macam lambat pula dah. Finish. Okey. So saya akan tunjukkan kamu macam mana nak guna kalkulator tersebut, boleh? Boleh. Boleh Puan. Okay, siapa lagi yang tak dapat ni? So macam yang lain semua dah dapat Okey. Okey. Okey, so sekarang nampak saya punya kalkulator? Nampak. Okey, so nampak kalkulator. Okey, so sekarang. Nampak. Okey, so the Boleh first macam step. kalkulator. Okay, so sekarang apa sama tak macam dengan kalkulator kamu? Sebab dia ni yang latest punya Casio, yang paling latest. Sama dengan saya punya Casio. Mana sama pun kalkulator. Sama. Sama. Advanced. Tapi ni yang latest sebab dia punya
Ni sebiji ni. Ini sebiji dengan saya punya kalkulator yang terkini punya ni. Okay. So the first is you masukkan nilai FCK bahagi kalau saya sebab saya tak suka masukkan semua formula dalam kalkulator, you akan jadi macam sebab you akan termiss bracket. Bila you termiss bracket tu jawapan dia akan lari. Jawapan dia you salah jawapan lah kan. So better kita buat sikit by sikit lah, liter by liter kan. Sikit-sikit baru you akan you confident bila you masukkan nilai. So the first is kita akan buat 30 FCK divide by 250, betul? Saya ambil yang belakang sekali tu. 30 sebab dia dalam kurungan. So 30 bahagi 250, betul? Sama dengan bawah tu adalah jawapan dia. Okay. So saya akan gunakan 1 tolak answer. Kan sebab 1 tolak 30 bahagi 250 kan. So 1 tolak answer. So dapat jawapan dia. Kenapa? Macam mana saya nak tukarkan jawapan dia kepada perpuluhan ya? Macam mana saya tukar ni? Okay, nanti next kemudian. So 1 tolak answer. Dah ikut? Sama? Dah? Sama. Sama. Okay. So kita akan buat terus darab. Tekan terus darab. Macam saya tak ada, saya tekan answer tu sebab bila saya terus tekan darab, answer tu akan terus ada lah. Okay. So darabkan dengan jawapan yang ada di sebelum tu. Apakah yang sebelumnya? So saya ingat tapi sebab saya akan ikut dekat sini. So 30, 500, 225. Okay. So kita akan 0.36. Okay, 0.36 darab 225 darab 500 darab 30 sama dengan, dapat? Sama tak? Dapat. Sama. Dapat. Okay, so baru kita bahagi. Bahagi dengan, okay, so you nak letak kurungan boleh. Okay, cotangent 25 pula. Cotangent 22 adalah 2.5 tambah tangent 22. Okay. Wait, tangent kena masuk dalam kurungan? Tak, sebab saya punya kalkulator ni dia dah ada kurungan. Okay. So depends pada punya depends pada kalkulator kamu. Kalkulator saya ada kurungan untuk dia punya degrees tu. Dekat sinilah kalkulator yang visual ni. Bukan kalkulator yang yang reality ni. Okay. Boleh jelas? Tekan sama dengan. Dapat tak jawapan dia? Kenapa? Itulah dia kena tan 25. Dia tak boleh 1 per tan ni. Kalau tak dapat jawapan lain. Boleh kamu nak guna 1 per tan, tapi kamu kena tutup kurungan. Gunakan bracket yang secukupnya. Nak saya tunjuk? Dah dapat sama je. Okey, ni sebab saya guna 2.5. Okey, contohnya, okey semua dapat tak? 368, 178. So kita nak dapat. Okey, so kita nak dapatkan di dalam kilonewton, so you bahagilah dengan 1000. So dapatlah 368.178 kilonewton. Okey, semua jelas macam mana nak tekan kalkulator? Jelas. Jelas. Yang lain, Aiman Hakimi, Alif Hakimi, Amar, jelas. Misha, Batrisha, okey, Nasuha, Fatana, Kasana, okey. Okey, so hopefully you boleh try untuk cari theta 45, okey, untuk dapatkan jawapan dia. Okey, cuma Ihsan, tadi kamu tanya saya, kamu kata kenapa nak gunakan cotangent, nak gunakan 1 per tangent, kenapa jawapan dia tak boleh? Maksudnya dia sangat berbeza lah. Okey, contohnya saya tunjuk kat sini. Okey. So saya guna 30 bahagi 250 sama dengan 1 tolak answer darab dengan 0.36 225 500 darab 30 sama dengan bahagi. Okey, so you nak buat 1 per tangent 22. Aduh, advance betul dia punya tu. Okey. Saya pun tak tahu ni sebab dia macam ni kan.
Oh, alamak macam mana saya nak tutup kurungan dia ni? Ini macam Ustaz punya je. Okey. Saya pun baru tahu macam ni. 1 bahagi tangent 22 tambah tangent 22. So saya tutup kurungan yang besar. Okay. So equals to 371. Dia dapat lain. Tangent, cotangent 2.5 kan. So kalau betul-betul you bahagi 1 bahagi tangent 22, 2.47 point something kan. So mungkin dia lari situ lah. Okay. So jawapan yang boleh, okay, so jawapan dia boleh diterima 371 dan 368. Apa ni? Boleh diterima lah maksudnya. Okay. Tak. Ya. Sebab ni kot. Sama macam saya punya. Tak dengar. Punya sama macam saya punya. 371 ke 368? Bukan, kalkulatornya sama macam saya punya. Oh, kalkulatornya sama. Tulis saja mahal. semua. Saya tulis je semua terus. Belagak. Sebab kalkulator yang Casio yang baru, saya berapa sama lah 570 MMS ni. Sebab yang terkini, sebab saya baru beli kalkulator juga masa PKP hari tu. So saya punya kalkulator sama dengan yang visual ni. So yang terkini lah. Okay. Wan. Ya. Tadi apa kan nilai theta 22 kan 2.5. Ya. Kalau kita buat secara manual 1/22 dapat 2.47 kan? Ya. So maksudnya dua-dua jawapan tu valid ke? Kalau Valid. kita okey. Valid je. Diterima. Macam jawapan Puan dengan jawapan Ehsan kan macam lari sikit Ya. Ya. So maksudnya kat sini jawapan macam kat sini lah dalam modul ni jawapannya 371 sebab dia guna cotangent 1/tangent 22 lah. Sebab tu dia dapat 371. Yes. Dia tak gunakan 2.5. Yes. Sebab memanglah bila you gunakan 2.5 memang jawapan dia makin kecil sebab 2.5 sebab bila you guna 1 bagi tangent 22 sebab you dapat 2.47 something kan. So nilai tu lebih kecil. Sebab tu you dapat nilai yang lebih besar lah. So nanti kalau dalam jawapan means kita kena letak range. Contoh kat sini kalau untuk theta 22 ni kita kena letak range lah. Contohnya mungkin ada pelajar akan gunakan 2.5. Cotangent theta adalah 2.5. Ada pelajar mungkin dia masukkan gunakan 1 bahagi tangent 22 kan. So ada setiap orang menggunakan cara yang berbeza. So jawapannya kita kena letak range lah. Mungkin kat sini kena letak range 368 hingga 371. Okey, boleh jelas? Saya tak kata jawapannya salah lah sebab memang betul. Okey. Boleh jelas? Boleh buat. Okey. Ada yang tak belum jelas macam mana nak tekan kalkulator? Hopefully you dah jelas kat sini. Even kita bukan dalam kelas face to face. So saya still boleh tunjuk kat kamu macam mana nak gunakan kalkulator, nak tekan kalkulator. Okey. Ada soalan? No. So far so good. Okey. So dah dapatkan untuk 45 degrees. Okey. So kita cari untuk 45 degrees. Okey. So sebenarnya 250. So berapa answer yang kamu dapat? 534.600. Okey, 534 means you gunakan 1 bahagi tangent sama kot. Ya. 2225 darab 0.36. Okey, so bahagi dengan cotangent theta 1.01 tambah tangent 45. .6. So dapat 535. Jelas? Sama? Sama jawapan? Sama Puan. Okey, yang lain? Sama. Sebab tadi dah tahu step dia, dah tahu mana satu nak tekan, mana satu nak masuk dulu nilai dia. Okay, so dah boleh dapat jawapan dia 535. Okay, so make sure yang ini you boleh dapat mungkin 368.
kilonewton. Yang ni you akan dapat 535 sebab 534.6, so dapat 535 kilonewton. Okey, boleh jelas? Jelas kat sini lah. Okey, so kita dah dapat dua nilai VRD max. Okey, VRD max untuk theta 22 degrees dan juga theta 45 degrees. So kat sini kita nak tahu kita terletak di condition yang mana. Okey, so sebab tu you letak you punya VED, okay, shear force, design shear force is 400 kilonewton. So di sini adalah theta 22 degrees and ini adalah untuk theta 45 degrees, betul? So dia terletak di antara 400 lebih besar daripada theta 22 degrees, dia lebih kecil daripada theta 45 degrees. Betul? Selamat. So dia terletak, bila dia terletak di antara, so dia terletak di condition yang ke-3. Okay. So dia terletak di condition yang ke-3 kat sini. Nampak? So dia terletak di condition yang 3 di mana VED lebih besar daripada theta 22 degrees, lebih kecil daripada theta 45 degrees. Oh, case punya. So kita tahu dia terletak di case yang ke-3. So bila case yang ketiga, so kita kena proceed lah dengan calculation ini. Kena cari nilai theta dahulu. Nilai theta yang baru. So kita kena cari nilai theta yang baru dan baru kita boleh proceed cari diameter link dan juga spacing of link. Okay, boleh jelas? Okay, so kita nak cari. Ya. So kita nak cari nilai theta yang baru. So inilah formula theta. 0.5 arcsin. Arcsin, saya sebut arcsin, okay. Arcsin VED design shear force iaitu 400 kilonewton divide by 0.18 BD FCK 1 minus FCK divide by 250. So masukkan nilai tersebut. Okay, VED 400 times 10 power of 3 sebab di kilonewton kita nak tukarkan daripada newton. Okay. B is 25. D, effective depth 500 mm, FCK is 30, okay. So dapat tak nilai theta kamu 24.2? Dapat tak nilai theta 24.2? Aduh. Dapat Puan. Dapat berapa? Dapat 24.2? Dapat. Okey, yang lain? 24.2183. Okey, so ambil 24.2. So yang lain semua dapat 24.2. Seperti biasa, macam mana nak tekan kalkulator, kiralah yang bawah dahulu. Okey. 30 bahagi 250. Dapat Puan. Okey, semua dapat? Ada yang tak dapat? Dapat. Sama. So silalah menjawab siapa yang belum dapat. Hopefully kita tahu siapa yang tak dapat jawapan. Habis dah cendol aku. ABC. Siapa yang makan ABC, San? Power of 3. Okay.
Okay, divide by answer. Kenapa tak ada answer? Alamak, saya lupa tekan answer. AC cancel, go to. Alah, saya nak masuk answer tak boleh. Saya tekan je. Okay, semua dapat? Ada yang tak dapat? Sila respon. No respond? No responding? Not responding? Siapa respon? Okay. Dapat. Dapat semua dapat 24.2, tak ada masalah. Hopefully. Ehsan je dia telah meninggalkan tempat duduk dia. Okay. Okay. So hopefully tak ada masalah. Itulah dia pergi ambil cendol dia. Okay. So you dah dapat nilai 24.2 theta yang baru. So kita akan menggunakan nilai theta ini sahajalah for the next calculation. Sebab kita dah dapat nilai theta yang baru. Okay. So di mana digunakan nilai theta yang baru 24.2. So untuk dapatkan tangent theta means tangent 24.2 0.45. Sama tak? Dan untuk cotangent means cotangent 24.2 degrees dia dapat 2.22. Dia depends lah sama dapat ya. Sama ada you nak pemudahkan ataupun you nak gunakan nilai 24.2 tu dalam you punya calculation, tak ada masalah. Macam di sini dia mencari nilai dahulu, mencari nilai tangent 24.2 dapat 0.45. Cotangent 24.2 dapat 2.22. Sini jelas? 2.3. Okay, 2 point. Okay. So dia tak ada masalah. You 2.23 akan you dapat. Tapi depends lah. You nak gunakan nilai theta 24.2 ataupun you nak simplify terus. Okay? Ya. Yeah. So di sini kita nak mencari shear link lah. Okay, so menggunakan this formula ASW divide by S. ASW ini adalah area of reinforcement for link lah, for shear. Dah, apa tulisan saya ni? Okay, hopefully you boleh baca. Area of reinforcement for shear. So kalau untuk bending kan AS sahaja, betul? Jelas? AS untuk bending, area of reinforcement. So ASW sama juga, area of reinforcement untuk shear. So S ini adalah spacing. Spacing apa? Spacing of link. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay, so kita masukkan. Okay, so kita masukkan nilai VED, design shear force is 400 time 10 power of 3, tukar kepada Newton. Okay, 0.78, FYK is 500, D is 500, and cotangent. Okay, cotangent 24.2. Sebab tadi dia dah kira kan? 22.2, mungkin you dapat 22.3. Yes. So you boleh masukkan. Okay, so you dapatkan berapakah nilai ASW over S? Sama tak? 0.923. Kosong 924. 924, okey. Lagi yang lain dapat? Sama. Dapat. 0.924. 0.924. Okey, ada yang dapat jawapan lain? In case lah. Ada puan dapat 0.924. Okey, 0.924. Okey.
So kat sini, Nak kira ring kan? Link yes. Yes, kita nak tahu berapa size link, berapakah dia punya spacing of link. So dekat sini, dia terus nak try link bersaiz 10. Sebab kita kat sini try link H10. H10 means dia punya diameter 10 lah. Okay, so dia nak try link berdiameter 10 mm. So kat sini dia dapat area of reinforcement untuk diameter 10 mm adalah 157. Macam mana dapat 157? You boleh dapat based on calculation, iaitu area, based on area lah, area of bulatan lah. Okay, so area of bulatan, macam mana dapatkan area bulatan, ataupun you boleh refer table. Nak refer table yang mana? Tapi sebab saya tak buka lagi, saya takut tak dapat buka, tengok je kan. Okay, so saya akan cuba buka nanti. Okay, sekejap ya. Saya tak buka table tersebut. Okay, ataupun you ada table tersebut, you boleh refer table apa? Appendix yang saya pernah masukkan dalam team tu. Yang dia bar size. Yes, bar size tu. Yang bawah size ni lah, table 7. Yang, alah, kenapa saya jadi bila sekejap ni. Saya dah masukkan appendix. Appendix yang table 7 tu. Appendix, alamak, apa nama dia? Saya pun jadi dah. Cross-sectional area. Yes, cross sectional area. Table tersebut lah. Every meter with a distance which bar. Sebab itu adalah area. Okay. So saya jadi ni kejap. Kejap dah apa saya nak tunjuk kat kamu ni. Okay, saya takut tak boleh buka. Okay, so ni table ni nampak? Sama kan? Table 6 ni cross sectional area. So jika you lihat dekat table ni. Okay. So kat sini untuk ni ada 2 ni. Alamak, saya tak conteng Okay, sebab dia bukan. Tu guna bukan untuk ni ke? Nombor apa? Dia boleh je. Oh, boleh je. Yes, sebab dalam itu adalah area. Okay. Dalam tu semuanya area. So dia boleh. Okay, so contoh kat sini. Saya tak boleh contoh juga kan. Okay, ni untuk 157 ni. Okay, so ini dalam ini semuanya area. Kan? Okay, sebab tu namanya cross sectional area, millimeter square. So area. So area untuk 2 yang diameter yang besar 10. Okay, kenapa kat sini dia ambil 2? Okay, itu pertanyaan dia. Kalau untuk satu number, satu bar, diameter dia adalah, luas dia, diameter pula. Untuk luas dia adalah 78.6. Tetapi untuk 2 bar, luasnya adalah 157. Sebab tu dia ambil tadi untuk diameter bar besar 10, luasnya adalah 157. Okay, so kenapa dia kata 157 kat sini? Okay, kenapa dia ambil 157? Kenapa dia ambil 2 numbers of bar? Okay, kenapa dia ambil 2 numbers of bar? So dekat sini, saya lukis sekejap you punya, Allah saya ingat, cross section. Okay. Cross section. Okay, so ini contohnya you punya reinforcement. Okay. Tensioning. Okay, so ini you punya link. Betul? Boleh jelas? Boleh? Boleh. Okay, so kat sini bila you nampak, so ini adalah link. So kat sini you nampak ada 2 link. 1, 2. Okay, so kat sini untuk dapatkan dia punya luas, dia akan dapat, nak kira luas bulatan 2 pi d squared over 4. Okay, so dia ada 2. 1, 2. 2 bulatan. So luas bulatan pi d squared over 4 ataupun pi r kuasa 2 kan. So kat sini kita tak gunakan r, so kita gunakan d. Okay, diameter. So sebab tu pi d squared over 4. So nak dapatkan luas untuk bar yang besar 10 mm. So kita dapatkan, untuk dapatkan luas ASW. So 2 darab pi d squared over 4. So masukkan nilai d 10. 2 pi d 10 kuasa 2 bahagi 4. So berapa you dapat? Dapat tak 157?
sepatutnya dapatlah 157. 2 kira dapat tak? Dapat tak? Kejap Puan tengah tekan. Okey. Sekejap je Puan. Sekejap. 57. 157. Okey. Dapat Puan 157. Ya. So, sama ada you nak refer table ataupun you guna formula. Okey, boleh jelas? 157 mm square. Ambil kalau guna dapat apa? formula tu tak perlu refer table. Macam mana? Macam mana tu? Macam mana Ihsan? Kalau tak perlukan buat formula tu. Refer Kalau- table maksudnya. Kalau you rasa macam you tak nak tunjukkan calculation, you terus tunjuk you nak sebab sekarang ni dia memang ada mention kat sini nak try link bersaiz 10 mm dan dia terus tulis ASW dan area of reinforcement untuk link bersaiz 10 mm adalah Dia satu dah link. beritahu kan dia nak guna link apa. Yes, ni kat sini Oh. try link H10. You nak try link H8 ke H6 pun boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah ya kat sini you tulis H8 tapi ASW you masih tulis 157. Memang salah lah. Tak boleh lah. Ya, sebab salah. Kalau H10 memang ASW di 157. Kalau H8 refer lah table ni ataupun you gunakan formula. Okay. Refer table means you akan dapat kalau H8 dapat 101. Okay, mesti ambil dekat 2 ni. Jangan pula you ambil 1. Okay. Kalau you refer table ni. Kalau rasa tak nak refer table, okay saya nak guna formula. So, gunalah formula. Terus guna nilai formula ni. So, memang you terus akan dapat jawapan. Okay, boleh jelas. Okay, so formula dia adalah 2 pi d squared over 4. Okay. Ada soalan? Okay. Tak ada, boleh jelas. Okay, kenapa No. ASW dia 157. Okay, so next kat sini, okay, kita dah ada nilai tadi di mana ASW over S sama dengan 0.924. So, kita juga dah dapat nilai ASW iaitu 157. So, kita boleh dapat nilai spacing. So, sebab tu kat sini, S equals to 157 divided by 0.924. Boleh jelas. Okay. Berapakah dapat nilai S iaitu spacing? Satu 169.9. Okay, so dapat 169.9. Okay, so samalah juga dengan 170 mm. Betul? Betul. Okay. Okay, semua dapat 170. So spacing you dapat 170. Belum lagi final answer. Kita kena checking. Okay, checking dengan apa? Maximum spacing yang dibenarkan. Okay, so ini memang kena ingat ni. Maximum spacing yang dibenarkan adalah 0.75D sahaja. Checking Okay. balik lah. Checking je. Okay, so checking means Checking. you nak check in kat mana? Okay, so checking, masukkan nilai D 500, 0.75 D. So, you dapat tak 375 mm? 0.75 D. Dapat tak? 375 mm dapat. Yang lain dapat? Dapat. Dapat Okay, Puan. so dapat. Okay, kita Bawah checking. maksimum boleh lah. So kita nak checking. Maksimum dia 375. Yang kita dapat 170. 170. Dia lebih kecil daripada 375. 375. Means yang ini boleh diguna pakai. Yep. Okay. Means 170 tu boleh diguna pakai. Boleh acceptable sebab dia kurang daripada
maksimum yang dibenarkan, maksimum spacing yang dibenarkan. So sekarang kita boleh pakai 170. Tetapi kita taklah terus provide 170. Kenapa saya cakap kita tak provide 170? Sebab dalam standard, dalam standard table, dalam standard punya spacing, so ni table 6 cross sectional area. So kita pergi table 7. So appendix ni saya dah beri sebelum ni. So kita lihat di bahagian distance between bar. Distance between bar ni adalah spacing lah, jarak di antara bar, spacing. Jarak di antara bar. Boleh jelas? Jelas. Okey, ada tak jarak di sini ada nilai 170? Ada tak? Ada. Tak ada. Ada. Okey. So 170 tu terletak di antara 150 dan juga 175, betul? Betul. Okey. So kita lihat sekarang kita punya diameter link adalah 10. Okey. Diameter link 10. So untuk macam mana saya nak tulis 150 dia punya area 524. 175 449. Manakah area yang lebih besar? 524. 150. Okey. 524 means makin kecil spacing, area dia makin besar. Okay, so okay, saya tak boleh nak tulis dekat PDF ni. Okay, so saya akan tulis kat sini. So kat sini kita ada 150 spacing, 170 yang you dapat dan 175 based on standard. So kat sini 524 dia punya area dan sini 449 tak silap saya. Okay, dia punya area. So 170 170 tak kisahlah berapa kamu punya area kan. Okay, so yang penting sekarang kita dah dapat spacing dia 170. Tapi kita tak boleh lah provide 170 sebab dia bukan standard punya spacing. Sebab macam mana you nak hantar drawing tu dekat site dan dekat site you punya supervisor nak check, oh jarak ni mesti 170, dia kena ukur. Tapi 170 tu bukan standard sebab yang standardnya 150, 175, 200, 250 itu adalah standard yang memudahkan untuk kita inspect. So ambil ni je lah. Yes. Just boleh dia punya range je lah. Kita tak boleh guna range. So kat sini kita nak tengok yang mana kita nak ambil. Kita nak ambil 150 ke 175. Ambil 150 yes. So kenapa kita kena ambil 150? Sebab 150 area dia besar. Lebih besar. Kalau 175 area dia kecil. So kalau you ambil 175 means strength dia dah berkurang. 150 dia punya spacing Yes, 150 tu spacing. 524 ini adalah area. Area besar. Ya, memang macam tu. Kalau untuk spacing, makin rapat spacing, area dia makin besar. Makin rapat spacing, makin kuat dia punya strength. Makin jarak spacing, makin besar spacing tu, semakin kurang dia punya strength sebab area dia makin berkurang. Boleh jelas? Sebab tu di sini dia provide H10 at 150 cm center to center. Okay, 150 mm center to center. Apakah 150 center to center? So inilah you punya contohnya sekarang saya lukis you punya beam lah. Ini panjang beam. Bukan cross section, ini panjang beam. So kat sini nanti you akan ada you punya longitudinal bar, okay, main bar lah. Okay. And kat sini you punya link. Okay. Sini link. Sepanjang beam tersebut akan ada link. So inilah jarak link tersebut 150. Oh situ jarak dia. Ya, jarak link. Oh, makan dia punya width dia tu. Bukan. Oh. Ini jarak link. Kalau logik lah. Okay, so sebab ini adalah panjang beam, span beam. Panjang beam ni berapa? Contohnya tadi berapa meter tak? Saya pun tak pasti ingat. Okay, 6 meter ke 8 meter you punya L beam. Okay, so kalau cross section macam ni. Cross section kita potong beam tersebut, baru you akan nampak you punya B dan you punya H. Ini you punya reinforcement dan ini baru you punya link. Bila cross section you nampaklah link macam ni. Tetapi bila
plan view, you tak nampak lah link macam tu. Front view, boleh jelas. Ada soalan? No. Ada. Tak ada. Tapi kat sini jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Boleh lah. Boleh lah. Okay. So kat sini hopefully you faham kenapa macam tadi you dapat based on calculation you dapat 170 spacing dia, S dia. Tetapi kita provide dia 150. Okay. Based on standard lah. So kita kena refer standard dia. Refer table. Okay. Tak tahu macam mana nak ambil. You tengok je. Okay dia lebih kecil daripada maximum spacing. Oh so ambil. Tengok refer table. Ambil lagi kecil pada dia. Kalau tapi melainkan lah you dapat kat sini 175 mm. Tak kisahlah you nak guna 175 pun. Sebab memang 175 ada dalam table. Boleh jelas. Okay. So hopefully you all dapat kira sehingga shear link ini faham sehingga you dapatkan link dan juga spacing. Okay. So untuk the next calculation which is you nak mencari minimum link ni sebenarnya memang tak perlulah untuk you punya level nak cari sebab nanti you tak nampak kat mana link ni. So kat mana dia nak pergi nak duduknya link ni sebenarnya. Tapi bila ada certain case bila continuous kita akan apply minimum link ni sebab dia bergantung pada keadaan. Okay. Bila masa contohnya kat sini perlu tiba-tiba memang tak perlu pun dia tak ada loading tapi kita perlu letakkan link. Tetapi berapakah size link yang kita perlu letakkan di kawasan tersebut. So bila kita ada calculate minimum link ni, so means kat kawasan tersebut kita boleh letakkan minimum link yang dikira lah. Okay. So sama juga seperti additional longitudinal reinforcement. Okay. So dia ni letaknya di kawasan support lah. Normally diletakkan additional longitudinal reinforcement ni bahagian support. Saya tak sempat solve point. Yang mana? Tadi. Ni. Minimum. Okay. Oh minimum ni tak. Minimum. Tak yang buat ke? Sebab sebetulnya saya takut mengconfusekan kamu. Tapi sebetulnya kamu hanya kira sehingga ni sahaja. Shear link means you tahu nak dapatkan berapakah link. Yes, berapakah dia punya spacing. Tu sahaja. Boleh jelas. Okay, so kalau kat sini nanti untuk apa you nak kira minimum link? Untuk apa you nak kena kira additional longitudinal reinforcement? Untuk apa you nak kira additional tension reinforcement? Sebab ini ada dia punya, kena ceritalah sedikit. Case dia kenapa. Okay, sebab kat sini you ada kira additional tensile force. Okay, so ini tengok pada keadaan. Okay, kat mana you punya tension, maximum tension tensile force ni berlaku di support. Tetapi di bahagian tengah, okay, di bahagian mid span. Okay, so saya lukis apa ni? You punya SFD, shear force diagram. Okay, untuk apa? Untuk simply supported beam. Okay, untuk simply supported, you punya V maximum ataupun shear force maximum berlaku di support, betul. Okay, so sini you punya maksimum tetapi di tengah-tengah ni dia punya shear force dah zero, betul tak? Di sini. Di kawasan yang bending moment maksimum tu dia punya shear force dah kosong. Kat sini kosong. So kat sini dia akan ada, you kena tengoklah kat sini. Sebenarnya kat sinilah dia punya V minimum contohnya kat sini. Okay, shear force dia tak perlu sebanyak di support sebab shear force dia nilai dia dah semakin berkurangan. Samalah kat sini case-nya. Nilai dia punya shear force semakin berkurangan. Okay, so maksudnya link tersebut dia perlu banyak di bahagian support tetapi apabila menghampiri span you punya link tu tak perlu sebanyak di bahagian support. Boleh jelas? Boleh jelas? Boleh. Boleh. Terangkan itu. Okey, dia sebenarnya sama macam bending lah. Okey, bending. Macam bending reinforcement BMD lah. Allah, saya punya assume. Okey, so ini untuk moment maksimum. Moment maksimum. Kalau dekat support, moment zero kan? So sama jugalah. So kalau dekat support, dia punya main reinforcement kita
akan kurangkan di bahagian support. Sebab kat bahagian support tak ada moment. Moment dia kosong. So kenapa kita perlu letakkan reinforcement yang sama banyak seperti di bahagian tengah-tengah span ni lah. So sama juga dengan shear force, sama juga dengan link. Okay, link dia perlu banyak link di kawasan ataupun link ni perlu di-provide di kawasan yang menghampiri support. Tetapi apabila menghampiri dekat you punya tengah-tengah span ni, dia tak perlu pun reinforcement ataupun link yang banyak. Link yang sama banyak. Sebabnya link tersebut, sebab shear force dekat sini dah berkurangan. Force dia tak banyak. Okay, force tak banyak dekat tengah-tengah span. Tetapi force besar dekat bahagian support. Itu maksud dia lah kenapa kita apply additional longitudinal reinforcement. Okay, kenapa kita ada kira minimum links. Okay, boleh jelas? Boleh. Okay, so kalau untuk minimum link ni saya cuma explain. Okay, memang ini sahaja formula untuk minimum link. Okay, ini memang formula untuk calculate minimum link. Okay, so di sini dia tri-link H10. Jika you nak pakai link H6 ke H8 ke, tak ada masalah. Lebih kecil daripada you punya apa yang kita provide dekat sebelum ni. Sebelum ni kita provide 10 kan. So untuk minimum link kita boleh provide yang lebih kecil. Tak perlu yang sama size. Boleh faham? Boleh. Sebab dia minimum kan. So tak perlu pun you provide yang sama size dengan tu. Nak provide sama size pun tak ada masalah. Tapi mungkin you boleh kurangkan ataupun kecilkan, besarkan di bahagian spacing. So macam kat sini lah spacing dibesarkan. Dia guna size yang sama, H10. Tetapi dia besarkan spacing, 350. Sebab dekat sini maximum spacing is 375. So dia pakailah. Sebab dia minimum link. Kawasan yang tak ada support yang tak, force yang tak banyak. Tak besar nilai force dia. So dia boleh provide lah spacing dia 350. Walaupun dia pakai size yang sama H10. Okay, boleh jelas. Okay, so maksud kat sini 217 shear resistance of minimum link. So maksudnya 217 ni di kawasan you punya shear force tersebut lah. Okay, so contohnya, okay, kita punya V maximum di support. Maximum shear force di bahagian support. So mungkin you akan dapat 217 ni kawasan sini lah. Okay, 217. Ni minimum 217. So you akan apply. Minimum, sorry, go ahead. Ya, dia makin kecil lah, makin kurang. Okay, sepatutnya dia makin kurang lah. Okay, V minimum ni sepatutnya dia makin kurang. Sebab tadi V maximum kita dapat 400 kan. 400 kilonewton. So V minimum means you semakin berkurang. So nilai V minimum contohnya saya letakkan sini lah 217. So untuk kawasan ini, you boleh provide link dia bersaiz H10 dan spacing dia 350mm center to center. Sebab dia punya shear force dah berkurang. Boleh jelas. Okay, untuk di kawasan ini, kita akan provide link dia H10 at 150mm center to center. Sama kes. Sekejap. Cikgu. Ya. Cikgu pause recording Sebab recording dia hanya sampai 43 minit je. Macam mana? Cikgu ada pause recording ke? Sebab recording cakap dia 43 minit je. Tak apa. Tadi saya dah tekan dah. Saya tak tahulah. Ihsan ada tekan ke? Tekan apa? Recording. Saya dah tekan daripada awal tadi. Dah. Tengah. Dah? Masih dah 1 jam ke? Dah sejam lebih dah. 1 jam 49 minit. Dah 1 jam 49. Entah saya punya komputer kot. Dia semua sampai 43 minit. Sebab nanti saya download tadi. Okay. Okay. Saya punya laptop dah 1 jam 49 minit. Okay. Okay. Ada soalan? Boleh faham tak kenapa ada minimum link? Boleh puan. Okay. Alhamdulillah. Okay. Saya explain kat sini kenapa dalam solution ini dia ada provide minimum link. Okay. Sebab kita V maximum kita kenapa kita cari V minimum and make sure V minimum tu mesti lebih kecil daripada V maximum lah.
V minimum tu mesti lebih kecil daripada V maximum. So di kawasan yang V minimum ini, kita akan provide link yang spacingnya lebih besar lah, sebab dia tak perlu pun spacing yang seperti di kawasan yang maksimum. Sebab dia kawasan yang load yang force tak banyak. So kita boleh kurangkan. So sebenarnya economical lah cara kaedah calculation yang baru ni. Okey, boleh jelas? Jelas. Boleh puan. Okey, Jelas, cuma dalam you punya projek kami tak minta lah sehingga you calculate for minimum link dan juga additional longitudinal reinforcement. Okay, at least you boleh kira sehingga shear link ni. Then you terus provide berapakah you punya ni. So you kena lukis cross section. Okay, then you provide berapakah you punya diameter link. Contoh kat sini H10. Dan dia punya spacing is 150 mm center to center. Okay. So ini adalah cross section. Cross section ni penting lah. Daripada cross section you boleh tunjukkan berapa you punya size link, berapa spacing dia, berapa you punya diameter bar ni. Contohnya lah H berapa. Okay. Berapa numbers, 2H20 contohnya. So daripada cross section. Okay. Boleh jelas? Hopefully. Boleh puan. Boleh? Okay. So saya nak minta you all, okay, untuk buat soalan self-assessment untuk shear reinforcement sahaja. Sebelum tu nak bincang apa? Kita bincang kemudian. Kita bincang for the next class. Boleh? Oh, boleh. Okay, sebab saya pun tak nak ambil sampai 2 jam lebih kan you punya kelas online kan. Okay. So saya terus bagi soalan untuk shear. So you buat and next class kita akan discuss untuk bending dan shear. Boleh jelas? Boleh puan. Boleh. Okay. Sebab tu saya kata macam shear ni kita kena pergi satu persatu kan. Bending dulu, lepas masuk shear. Nanti kita ada satu lagi, deflection pula. Okay. So boleh. kalau kita pergi semua sekaligus, saya rasa nanti kamu semua dah blur dan tak faham, tak tahu apa yang masuk kan. So saya pergi satu persatu. Okay, boleh? So kita nak pergi pada soalan ni. Okay, so saya nak pergi ke soalan. Boleh. Okay, sekejap. Okay, soalan yang terakhir. So, untuk self-assessment. So saya nak masukkan self-assessment. Cuma self-assessment ni $250. Okay. So So ini soalan dia. Design the shear reinforcement for a given rectangular beam as given data below. So this
Okay, so ini data yang diberi. So you terus fokus kepada shear reinforcement. Okay, boleh? Boleh Puan. Boleh kan. Okay, dah snap. Saya agak gigi. Kejap puan, kejap. Okey, dah sudah. Okay, dah sudah. Okay. So dah ada yang dah snap, dah hantar masuk dalam grup pun. So you boleh dapat dia punya soalan. Hopefully. Boleh? Semua? Karakteristik. Alahai. Ada pula. Characteristic of steel FCK 4K. Okay, so jika tak ada apa-apa soalan, okay, saya nak tanya soalan yang terakhir. So berapakah jenis shear failure mechanism dan apakah jenis failure mechanism tersebut? Dua. So apakah jenis dia? Ya? Diagonal compress. Diagonal Compress dengan Diagonal. tension. Diagonal dan horizontal. Yes, diagonal tension dan juga diagonal compression. Diagonal. Okay, so ada two type of failure, shear failure mechanism. Okay, dan macam mana kita nak prevent daripada failure itu berlaku, shear failure berlaku. So kita kena provide shear reinforcement. Strum pula. Stirrup. Stirrup. Strum. Okay, so macam mana kita nak prevent daripada berlakunya diagonal tension. So kita akan provide shear reinforcement iaitu link ataupun stirrup. So macam mana kita nak prevent daripada diagonal compression berlaku. So kita make sure checking berlaku. So kita akan checking, make sure you punya maximum shear stress, you punya shear stress kurang daripada maximum shear stress yang dibenarkan. Okay. So hopefully semua berjelas dan semua dapat untuk calculation hari ini iaitu design shear reinforcement. Okay. So kita akan dismiss kelas. Okay. So kita akan jumpa for the next class insyaAllah untuk proceed untuk this topic lah. BIM, masih lagi BIM. Okay. So kita belum lagi settle untuk BIM sebenarnya. Okay. Baru 2 calculation sahaja. Okay. Tak ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada soalan. Okay, so far so good. Okay, so kita tangguhkan kelas dengan tasbih kafarah surah An-Nas.